Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-20. Yeremia bertengkar dengan Imam Pashur. Mari kita mendengarnya. Apa pertengkaran ini? Imam Pashur, anak Imia, ialah ketua pegawai rumah Tuhan. Ketika dia mendengar aku mengisytiharkan semua hal itu, dia memberikan perintah untuk memukul dan merantai aku di pintu gerbang Benyamin, gerbang bahagian atas di rumah Tuhan. Esok paginya, setelah Pashur membuka rantai aku berkata kepadanya, "Nama yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kamu bukan Pashur, tetapi ketakutan di mana-mana. Tuhan sendiri berfirman, aku akan menjadikan engkau ketakutan bagi diri kamu dan bagi kawan-kawan kamu. Engkau akan nampak mereka semua dibunuh oleh musuh dengan pedang. Aku akan membiarkan semua orang Yahuda dikuasai oleh Raja Babilonia. Sebilangan daripada mereka akan diangkat sebagai orang tawanan ke negerinya, dan mereka yang tidak diangkut akan dibunuh. Aku akan membiarkan musuh mereka menjarah dan mengangkut semua kekayaan kota ini serta semua harta miliknya ke Babilonia. Bahkan harta pusaka raja-raja Yahuda. Engkau pula, hai Pashur, akan ditangkap dan diangkut ke Babilonia bersama dengan semua anggota keluarga kamu. Di sana engkau akan mati dan dikuburkan bersama-sama dengan mereka, bersama dengan semua tawanan dan kawan kamu yang telah mendengar dusta-dusta kamu. Engkau lebih kuat daripada aku dan telah mengalahkan aku. Aku diejek oleh setiap orang, dihina dari pagi sampai petang. Setiap kali aku berkata-kata, aku mesti berteriak sekuat-kuatnya. Keganasan, kemusnahan. Ya Tuhan, aku diejek dan dihina setiap waktu kerana aku menyampaikan pengabaran kamu. Tetapi apabila aku berkata, biarlah aku melupakan Tuhan, aku tidak mahu berucap demi namanya lagi, maka pengabaran kamu bagaikan api yang membara di dalam hati sanubari. Aku telah cuba menahannya, tetapi aku tidak berdaya. Aku mendengar orang berbisik di mana-mana. Ketakutan merajalela. Mari laporkan dia kepada yang berkuasa. Bahkan semua sahabat karib aku menunggu kejatuhan aku. Mereka berkata, mungkin dengan penipuan dia dapat kita kalahkan, supaya dapatlah kita membalas dendam kepadanya. Tetapi engkau, ya Tuhan, memihak aku. Engkau kuat dan perkasa. Mereka yang menyayangi aku akan jatuh dan tidak berdaya. Mereka akan dipermalukan selama-lamanya kerana rancangan mereka tidak berjaya. Kehinaan mereka itu akan diingat selalu. Tetapi ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan adil engkau menguji manusia. Engkau tahu akan isi hati dan fikiran mereka. Oleh itu, perkenanlah aku melihat engkau membalas kejahatan musuh aku
kerana aku menyerahkan perkara itu kepada kamu. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan. Dia melepaskan orang tertindas daripada kuasa orang durjana. Terkutuklah hari kelahiran aku. Lupakanlah hari ketika ibu aku melahirkan aku. Terkutuklah pembawa berita yang menyebabkan bapa aku gembira. Ketika berita disampaikan kepadanya, engkau mendapat seorang anak lelaki. Biarlah si pembawa berita itu seperti kota-kota yang dihancurkan oleh Tuhan tanpa kasihan. Biarlah dia mendengar jeritan kesakitan pada waktu pagi dan tempek pertempuran pada tengah hari. Kerana dia tidak membunuh aku ketika aku masih dalam kandungannya, supaya aku tetap dikandung ibu aku dan rahim ibu menjadi kubur aku. Mengapa aku dilahirkan? Adakah hanya untuk menderita dan mengalami kesusahan? Adakah hidup aku akan berlalu semata-mata untuk mendapat malu? Ini adalah Yeremia babak ke-20. Kita tahu bagaimana sengsaranya Yeremia bila dia menyampaikan firman Tuhan, kerana apa yang disampaikannya tidak suka didengar oleh orang dan umat Israel. Dan ini membuat dia sangat sedih sampai dia berkata dia tak mau dilahirkan. Ya. Ini adalah ayat yang sungguh membebankan Yeremia. Tetapi Yeremia berkata dalam ayat 9, bagaikan api yang membara di dalam hati sanubari aku mesti mengkabarkan, kerana ini adalah perintah dan firman Tuhan. Ya, kita mesti taat kepada ayat Tuhan. Bila Tuhan memberi kita ayat untuk disampaikan, kita mesti sampaikan ayat Tuhan. Taat kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom.